Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah jumpa lagi ya pelajar-pelajar sekalian. Saya guna nak sambung lah tajuk dari paduan ni untuk sikit lagi untuk siri yang kedua. Harap pelajar-pelajar boleh bersedia dengan kertas dan pen. Mudah-mudahan dapat membantu pelajar memahami apa itu daya paduan dengan lebih mendalam lah. Okey, saya pandang gambar ni, kita pandang sekali lah. Okey, kita ingat dulu kita dah belajar dari paduan ialah daya tunggal, itu hasil tambah dua atau lebih daya lah. Tambah daya panggil daya paduan. Jadi kalau daya itu bertindak dalam arah barisan lurus, kiri dan kanan, ataupun atas lawan bawah, daya paduannya mudah dari kita mencampurkan secara matematik. Tapi jika daya itu tidak selari, okey, katalah satu daya itu bersudut tepat, daya yang bersudut tepat, antara satu sama lain. Okey, katalah satu daya ke atas, daya ke kanan, di sudutnya 90 darjah. Jadi untuk kita mendapatkan daya paduannya, kita akan menggunakan kaedah yang dipanggil teorem Pythagoras. Jadi jika logik lah ya, jika satu objek satu kali tarik ke atas, pelajar pun boleh buat sendiri buat eksperimen sendiri. Okey, satu kali kita tarik sini, mana bola ni ataupun objek yang akan bergerak. So objek yang akan bergerak mengikut arah daya paduan. Walaupun daya F1 tarik ke atas, kedua tarik ke kiri, F kanan, di bola ini objek ini akan bergerak di tengah-tengah ni, kat sini di antara dua tadi. Inilah daya paduannya. Ini logik je. Okey, pelajar ambil benang, satu benang, cuba tarik. Jadi kenapa daya akan bergerak ke arah daya paduan. So kita nak tahulah berapa nilai daya paduan ni. Okey, so untuk tajuk fizik kali ni, kita akan meneraikan daya paduannya terletak di mana. Daya paduannya di tengah ni. Di sini. Okey, jadi untuk kaedah yang betul, kita kena lukis segitiga vektor lah. Vektor kita ambil kira arah. Caranya ialah, katalah di sini ialah F1, sini ialah F2, dan kita tak nampak lagi daya paduan dekat mana kan. Sikit-sikit lah. Paduan ni sudutnya 90 darjah lah. Okey, kita kena lukis segitiga. Caranya ialah kita ambil yang F2 ni, okey. Kemudian ini arrow di atas kan. Maknanya kita nak, bila kita nak tambah dengan F1, kita kena nak panah ni kena berurutan. Maka F2 ni kita pindah ke depan. Macam tu. Kan, jadi dia punya arrow ni ataupun nak panah ni dia berturutan macam tu. Di sini pergi jumpa di sinilah. Okey. Jadi manakah daya paduannya? Pelajar lukis tandakan di awal, sini akhir lah. Macam kereta gerak. Ini pergi sini. Ini jarak, ini sasaran. Macam itulah. Dengan daya ni kunci vektor, dia ada arah. Daya paduannya lah yang inilah. Disimbolkan dua anak panah kat situ untuk membezakan dua daya ni dengan daya tunggal ni. So inilah daya paduan. Okey. Biasanya daya paduan ni dia mesti ada arah kan, mesti ada arah. Arahnya nak kita tak boleh cakap kiri ke kanan lah. Sebab apa sudut ni di antara pasir mengufuk ni, daya F ni F2,
Ni F1, sudut ni letaklah kita ke apa ke tak. Jadi sudut ni kita tahu sini 90 darjah. Tentulah ini pun mesti 90 darjah. Inilah rajah segitiga vektor dia kalau kita nak melukiskan dua daya yang bersudut tepat. Jadi satu kesalahan dalam gambar rajah, kalau kita lukis katalah F2 ni kanan dan F1 ke depan ni, bentuk dia tidak diubah betul ni. Kita tak boleh ubah bentuk yang asal ni. Yang asal ni tak boleh ubah, sama bentuk dia. Memang sama bentuk dia, tapi anak panah ni bertembung kan. Kalau bertembung, merajah ni kita salah lah. Segi marjah vektornya ya. Segi marjah vektornya dia satu kesalahan. Okey, sekarang kalau begitu kita akan tahulah berapa daya paduan tadi gunakan teorem Pythagoras, iaitu daya padut FP ialah punca kuasa 2 F1 kuasa 2 tambah F2 kuasa 2. Okey, berapa ke arahnya? Arah kecondongan daya padut ini ikut sudut theta ni. So kita guna segitiga ni guna formula tangent. Tangent theta ialah setentang bahagi sebelah. Ni setentang, ni bersebelahan. F1 bagi F2. Ya. Jadi kalau daya bagi dua daya yang bersudut tepat. Okey, kita tengok contoh. Contoh ya. Okay. Harap pelajar-pelajar boleh ikutlah. Cikgu ajar dalam keadaan perlahan dan pelajar lebih selesa lah memahami. Okey, contoh. Katalah daya yang ini katalah kita letak 6 Newton. Okey, di sini katalah 8 Newton. Okey, berapakah daya paduannya? Okay, pelajar pun tengok sudutnya bersudut tepat tak? Ya, dia bersudut tepat. Okey, jadi lukiskan soalan kita. Lukiskan daya segitiga vektor paduan. Kita tahu daya paduannya kat sini kan. So panah ni kena berturutan. So kita lukislah. Dia F8 kanan, kemudian ke atas, tak boleh ikut skala lah. Ni 8 Newton ke kanan, 6 Newton ke atas, sama rajah asal dengan ni sama je, semua kedudukan ni diubah sikit. So daya paduannya yang tengah ni lah, daya paduan ni F paduan. So sudutnya ialah katalah theta. Okey, maka daya paduan ialah punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Betul? Itu kita dapat FP punca kuasa 2 36 64 100 lah kan. So FP ialah punca kuasa 2 100, iaitu 10 Newton. Itu magnitude dia. Fizik kan ada magnitude kan. Magnitude dia 10. Unit dia dalam Newton. Kalau soal minta berapa ke arah nilai theta ni. Theta ni arah condongan dia lah. Condongan dia. So, theta ialah tangent. Buat kalau lain lah. Seperti ni nak sikit tengok. Okey, tangent theta ialah setentang 6 bagi sebelah 68, iaitu 68 0.75 kan. Theta ialah tangent kita pergi sebelah ni ialah 1 per tangent. 1 per tangent 0.75 ataupun mudah tangent negatif 1 0.75. Tengok kalkulator ataupun buku log, kita dapat nilainya 36.9 darjah. Itu dah caranya ya. Cari
Daya paduan bagi dua daya yang bersudut tepat. Jadi objek ni akan gerak sini lah. Dia gerak sini. Zoom ke sini dengan 10 Newton. Jadi kalau ada jisim ke, soalan tanya berapa pecutannya, kita guna formula F sama dengan M A. F ni dah tahu. F nya 10. Jisimnya, soalan nanti dia beritahu lah. Kalau jisimnya 1 kg, dapat A. Macam itulah penyelesaiannya. Boleh? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya dalam belajar ni kita kena rajin lah. Rajin. Kemudian kita bertawakal, berusaha dan bertawakal. Sebabnya memberi faham ni dari Allah SWT. Kita menyampaikan ilmu ni lah ilmu Allah. Jadi ilmu Allah ni bukan milik kita. Kita jangan kita faham tu, kita syukur. Alhamdulillah. Walaupun sekecil ada kebaikan, syukur sebab kebaikan tu datang daripada Allah SWT, bukan kebijaksanaan kita. Okey. Seterusnya, tengok contoh yang kedua. Katalah sini ada satu kapal. Kapal. Ditarik oleh dua daya. Satu menegak yang tu. Daya ni 2400 Newton. F2. Dia ditarik oleh satu tali kapal yang kedua dengan daya 3500 Newton. Alright. Ni kapal lah. Okay. So, ke mana kapal ni akan pergi? So, kapal akan bergerak ke kawasan tengah ni lah. Kalau kita tengok logik pun dia mesti gerak ke depan ni kan. Kapal berapa nilai ni? Kita kena kira lah daya paduan ni. So, kita pelukis rajah setiganya. Okey, tak perlu ikut skala. Ke atas 3500 Newton, sini 2400 Newton. Maka daya paduannya ini. Okey. F paduan. Okey, so cikgu dah ada ni kiraannya. Okay, senang lah buat kira kereta. F paduan FP 3500 kuasa 2 tambah 2400 kuasa 2. So F paduannya ialah 4243.82 Newton. Okey. Jadi kalau banyak tiap puluhan, kita ambil 2 cukup lah. 2 tiap puluhan. So arahnya mana? Inilah theta ni. So theta ialah tangent negatif 1. Cukup cepatlah kita dah belajar di tangent tu. Tangent tu apa? Setentang 2400 bagi dengan 3500. Tangent tu 1 ni macam 1 per tangent ataupun cotangent kan. Okay. So dapat theta ni ialah 34 darjah. 44 darjah. So daya paduannya ialah 4243.80 Newton dengan arah 344 darjah daripada daya F1. Arahnya Okey. Alhamdulillah itulah cara penyelesaian jika dua daya yang bersudut tepat. Sekarang cikgu nak pergi pula Allahumma salli ala Muhammad. Kita akan pergi ke konsep yang kedua, perkara yang kedua. Bagaimana kalau daya itu tidak bersudut tepat dan juga tidak sedari? Katalah objek tarik daya pertama, daya kedua, sudutnya mungkin kata 60 darjah. Macam mana kita nak selesaikan? Jadi kalau kaedah yang begini,
selain daripada sudut tepat dan juga yang selari, jika sudutnya kurang 90 lebih 90, kaedahnya ada dua. Pertama, panggil lukisan vektor kaedah segitiga. Kedua, kita guna kaedah segi empat selari. Empat selari. Okey. Ingat belajar kalau dia tak bersudut tepat, boleh guna ada dua kaedah ni, boleh guna. Itu soalan lah. Soalan kata kirakan, guna salah satu. Tapi kalau soalan minta kaedah sebab selari, itu guna sebab selari lah. Okey, contoh. Katalah satu daya. Daya F. Yang tu. Katalah ni F1, sini F2. Sudutnya ialah theta. Kalau kita guna kaedah segitiga, dia sama seperti tadi. Kita nak bentuk satu segitiga yang dia punya arrow ni nak panah ni berturutan. Dia bersambung dan berturutan. Jadi yang ini, yang F2 ni, kita bawa dia ke depan ni. So, dia akan jadi seperti ini. Kalau tak lurus. Ini taruh sini. So, dia paduannya ialah yang ini ya. Ini dia paduan. Di F1, arrow dia sama tak berubah. Di F2, inilah FB. Okey, soalannya, berapakah panjang ini? Dia padu ni lainnya berapa? Okey, jadi kita tak guna teorem lah. Tak boleh guna teorem Pythagoras. Ya, jadi ini sudut theta tadi. Okey, ini sudut theta, sini pun theta, sini pun sudut theta, sama kan? Contohnya sama. Okey, jadi kan sini sudut ni kan theta, ini theta sini. Bila tertarik ni, dia sama nilai dia. Jadi segi matematik lah. Okey. Jadi ya, pelajar-pelajar, kita nak buat ni, ni lukisan kasar lah. Bila kita nak selesai, kita guna skala. Kena ukur betul. Katalah di sini daya ni 10 Newton. Kita guna skala yang diberikan oleh soalan ataupun kita buat sendiri. 1 cm, katalah 2 Newton. Jadi yang daya yang ini, F2 ni, kita kena lukis betul-betul nilainya 5 cm. 4, 5, 10 kan? Lukis ni. Jadi kecondongan tu kita guna protektor. Ukurlah sudut ni berapa sudut theta ni. Lukis. Sama juga F1. F1 katalah 6 cm. 6 Newton. Maka satu ni lukis 3 cm. Dia boleh ukur panjang sebenar ikut skala ni. Kita garis dia paduan. Kita ukur panjang ni. Dia paduan ni kita ambil baris, kita ukur. Katalah kita dapat panjangnya 6 cm. Katalah kan. Jadi berapa dia paduannya? Darablah 6 cm tadi. Darab dengan skala yang atas ni. 1 cm 2, kalau 6 cm kali 2 lah. Maka dayanya 12 Newton. Macam tu. Kemudian arahnya ukur theta ni mudah saja. Theta ni ambil protektor, ukur berapa sudut. Boleh? Di kaedah segitiga. So dia paduannya yang inilah. Merah kan, baru jelas. Dia paduan. Dia paduan. Okey, dia paduan. Alright. Okey. Kalaulah kaedah yang kedua dipanggil kaedah segi empat selari, sama juga, cuma bentuk segi empat. Jadi kalau dua daya begini, soalan sama, dua daya macam ni, kita akan bentuk segi empat selari. Kita guna skala juga, tapi cikgu lukiskan secara kasar ya. Ini daya F1. Okey. Kita nak guna segi empat selari, ni daya yang asal
F1 tu. So bina satu lagi yang kat sini. Dia ni pasang dia di sini. Macam tu. So yang ini satu lagi di sini. Tarik sama panjang. Mana arah yang ini sama arah yang ini, panjang yang ini sama panjang yang ini. Yang ni pun arahnya sama. Sudut percondongan theta ni pun sama sudut percondongan theta ni. Kurang protektor ada garis ya. Okey. Dia guna skala lah sama seperti ni 1 cm per Newton. So dari paduan ni ialah pertemuan ini dengan yang awal dan yang akhir. Maka kita akan dapat lah. Gitu. Ni dari paduan. F paduan. Okey. Cuma arahnya kita kena ukur barulah. Ni theta yang baru. Ambil protector. Okey. Ni kaedah menggunakan segi 4 selari. Cuba ulang balik Katalah daya sini 10 Newton. Sini katalah ni 6 Newton. Terbalik pendek kan. Ni 10 Newton. So guna skala 1 cm. Katalah 2 Newton. Tengoklah kesesuaian kertas kita. Skala ni boleh berubah kan. Nak besar ke nak kecil kan. Nak kecil kan besar kan skala. Jadi kalau kadang soalan je dah tetapkan skala ni lah. Okay. Jadi kita ambil protektor dan pembaris. Kita ambil ni. Katalah sudut ni 30 darjah. Kita pun tanda. Ukur 30 darjah. Is. Ni. So panjang ni 3 cm lah. 3 cm. Yang ni. Panjang ni 5 cm. Okey. Untuk garis yang ini pula, kita ukur sudut tadi, kata 30 darjah, katalah 30 darjah, kita ukur 30 darjah kat sini, garis 3 cm. So ini automatik sambung lah. Okay, dia dua ni, sini selari, ini bukan selari, itu namanya segi 4 selari. Lepas tu mana daya paduan? Awal dan akhir. Garis Allah Muhammad. Okey. Ni daya paduan. Jadi kita ukur lah. Kita ukur garis, ukur yang awal ni, yang akhir ni. Katalah dapat 6 cm. Maka daya paduannya ialah 6 darab skala 2 iaitu 12 Newton. Di objek ni akan bergerak ke sini ya. Ke sini. Sama juga. Sama lah. Dua-dua ni sama je. Jadi, arahnya mana? Kalau arah ni, ni lah theta ni. Kalau arah yang ni, kita boleh ambil yang ni pun boleh. Yang sebut ni pun boleh. Ukur ni. Theta ni berapa? Katalah theta ni 10 darjah. Di arahnya 10 darjah daripada daya F1. Contoh begitu. Jadi, dua cara untuk mengukur daya paduan menggunakan kaedah segitiga dan juga kaedah segi 4 selari. Okey. Kalau begitu kita cuba latihan satu. Latihan. Ini bukan latihan, ini latihan. Okey. InsyaAllah ni kalau belajar ni kita faham. Kalau Allah buat semangat mendatang. Tak faham tu kena usaha lagi. Jadi kita harap kefahaman itu datanglah. Kefahaman bukan ciptaan kita. Kita ni usaha ikhtiar. Okey. Katalah kapal. Kapal. Sama lah. Situasi ni biasa berlaku lah kalau pelajar-pelajar pergi dekat jetty kan. Pelabuhan, kapal ni ditarik oleh malim. Okey, satu. Ni bot satu. Ni bot penarik yang kedua. Katalah daya sini 100 lah. 100. Daya yang kedua ni ialah 200 Newton. Sudut ni
katalah 60 darjah. Okey. So berdasarkan rajah ini, tentukan daya paduan dan arahnya dengan menggunakan kaedah segitiga dan kaedah segi empat selari. Okey. Segitiga. Jadi kita bina segitiga menggunakan skala. Arahan soalan 1 cm mewakili 50 meter. Jadi kita lukislah. Ini daya pertama, daya kedua. Okey. Yang ni kita lukis 100 Newton kan. Mana 2 cm. Kita lukis 2 cm. Okey. Kita guna kaedah segitiga Okey, ni. Daya ni sudut condongnya 60 darjah kan. Darjah. Iaitu ni 60 darjah kan. Sorry. Okey. Okey. Jadi kita lukis ni, yang kita ambil yang ni lah. Ini 100 meter. Okey. Kalau gitu supaya nak panah ni berturutan, ni sama ke depan dia. Boleh juga macam tu. Ini 100 maknanya 2 cm. Ini berapa ni? Ini 4 cm. Kita tahu kan dia begini, kalau kita bagi 2 ni, ini 30, ini 30 lah. Okey. Jadi daya paduannya yang ini, yang tengah. Ni daya paduan. Sudut ni, kita tahu kan, ni kan sini, ni letak kat ujung ni, 30. Okey. Ukur panjang ni berapa? Okey. Ukur panjang ni, kita dapati panjangnya 5.3 cm. So daya paduannya 5.3 darab 50. So daya paduannya ialah 265 Newton. Okey. Boleh? Okey. Berapa arahnya? Arahnya ukur sudut ni. Kita ni. Katalah sini dapat 41 darjah dari mana? Dari daya F1. Contoh. Ada juga pelajar buat kaedah lain. Segitiga ni dia boleh Okey, katalah pelajar ni buat begitu ni daya yang ni. Okey. Kemudian dia letakkan daya ni 60 darjah kan ni. Okey. Ni cikgu buat ikut skala ni. Okey. Sini tadi berapa cm tadi? Ni 4 cm. Ni 2 cm. Sama juga kan? Dapat sini. Daya paduan. Ukur lah. Ukur sudut kita ni sebagai dia punya arah je. Dia pada mana. Okey, kita gunakan segitiga lah. Ini pelajar kena guna protektor lah. Sudut condongan ni kena betul-betul sama. Okay. Bagi segi empat selari, sama juga seperti tadi. Ini daya yang ini. Ini 2 cm. Kemudian yang ini 4 cm. Okey, sudut ni apa tadi? 60 darjah kan? Okey. Kemudian
Nak bina yang ni kena hati sikit. 60 ukur 90 lah. 60 baik 2 cm. F1 F1 lah. F2. Jadi sambungkan ni. Kita tekan baris. Dia paduannya yang tengah ni. Yang tengah ni. Tengah ni. Ni dia paduan. Ni saya ingat macam itu lah. Okey, ni paduan. Ukur lah. Baris ukur. Dapat dia paduannya masih sama lah. 5.3 kali 50. Iaitu 265 Newton. Arahnya mana? Ukur arahnya. Kita ni berapa? Dari daya F2. Kita ambil yang sini dari F1 lah. Itu dia dua cara macam mana nak mengukur daya paduan menggunakan kaedah segi 3 dan juga kaedah segi 4 saudara. Untuk fahamkan lagi, buka modul yang cikgu kamu berikan, buat latihan. Itulah caranya, cikgu hanya tunjukkan mukadimahnya saja. Okey, itu saja untuk pengenalan kali ini. Selepas ini kita akan bertemu pula dengan tajuk daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Kita akan melukis daya-daya. Okey, jadi sekian saja cikgu pada kali ini. Selamat berjaya. Alhamdulillah.